Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi hari ini saya hendak menjelaskan sejelas mungkin satu ancaman yang amat besar sebenarnya kepada kerajaan negara, kepada ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat dan juga mata wang negara. Dan saya tidak ingin hanya menjadi pengkritik. Jadi saya juga akan memberi sedikit cadangan apa yang harus dilakukan, ya, oleh pentadbiran Ismail Sabri bersandar kepada pengetahuan saya berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada yang boleh dilakukan tetapi gagal dilakukan. Ya, jadi saya mulakan dengan tertib, ya. Pertama sekali, kluster mahkamah sebenarnya saya lihat sudah menjadi ancaman kepada kerajaan Malaysia, kepada ekonomi negara dan kepada mata wang negara. Kita lihat kluster mahkamah bercatur tak tentu hala sejak sebelum langkah Sheraton, bersubahat sana sini, bersekongkol sana sini untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat dengan alasan-alasan yang terbukti palsu, ya, demi menyatukan ummah, demi mengekang ancaman dan sebagainya, ya, tak mau DAP dan sebagainya, kerana perkara yang mereka laung-laungkan sebagai asas kepada perjuangan perlunya ditumbangkan kerajaan, akhirnya mereka sendiri mungkiri janji-janji kepada rakyat dan tidak ditubuhkan kerajaan Melayu Islam yang mampu menyatukan ummah dan sebagainya. Dan sebaliknya, mereka bercakaran dan tak tentu hala dengan pihak yang mereka bersekongkol untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat kerana ingin menaikkan orang-orang mereka ke tampuk kepimpinan negara. Ya, bercakaran sampai mereka tumbang kerajaan yang mereka dirikan sekali lagi sendiri untuk menaikkan orang dari UMNO sebagai Perdana Menteri, dan kini mengancam pula orang dari UMNO yang mereka naikkan sendiri kerana kepentingan peribadi mereka tidak terjamin. Ya. Dan ini semua telah menjurus kepada desakan diadakan PRU awal dengan alasan-alasan yang terbukti tidak masuk akal. Saya beri sebab dulu mengapa alasan ini tidak masuk akal, sebab saya dah janji saya akan berikan sebabnya. Dan kemudian saya akan menjurus kepada ancaman kluster mahkamah kepada kerajaan, ekonomi negara dan rakyat serta mata wang negara dan apa yang harus dilakukan. Jadi kluster mahkamah kata nak dapatkan mandat baru daripada rakyat sebab kerajaan tidak stabil. Jadi kita ambil dulu, saudara-saudari, ya, maksud kita ambil dulu istilah kerajaan tidak stabil yang dilaung-laungkan oleh kluster mahkamah. Jadi kerajaan pimpinan Ismail Sabri mempunyai majoriti untuk mentadbir urus negara. Ya. Ramai menularkan cerita. Saya jangka ini adalah daripada orang-orang yang pro Najib, ya, melaung-laungkan kononnya Ismail Sabri dah hilang majoriti sebab Zuraida dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada pernyataan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri oleh mana-mana ahli bersatu yang ingin keluar daripada parti. Malah Zuraida sendiri mengesahkan dia menyokong kerajaan pimpinan Ismail Sabri. So, Ismail Sabri ada majoriti dan kerajaan tidak terancam. Dan saya pun telah menjelaskan di dalam live-live saya kebelakangan ini. Anda boleh rujuk 2-3 live terbaru sama ada di YouTube Regi J. Siri Taudin atau scroll ke bawah, ataupun pergi ke video di bawah Facebook saya dan rujuk di sana. Ya, bahawasanya sebenarnya ada dulu option-option untuk menumbangkan kerajaan Ismail Sabri. Dulu ada kemungkinan Muhyiddin bersekongkol dengan Pakatan Harapan menerusi Anwar untuk menumbangkan Ismail Sabri
dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya benda tu hampir menjadi kenyataan. Saya percaya Muhyiddin memang berjaya mengumpulkan majoriti 119, iaitu 90 daripada Pakatan Harapan dan 29 daripada Bersatu kalau tolak Zuraida dengan Azmin. Ya, tetapi beliau tidak yakin dan beliau cuba juga dapatkan daripada Pejuang dan Warisan kerana takut esok Azmin dengan 9 lagi MP keluar daripada Bersatu andai kata kerajaan ditumbangkan. Dan saya percaya walaupun ada penafian daripada Anthony Locke, walaupun ada penafian daripada Muhyiddin sendiri, tapi saya percaya, itu hak peribadi saya percaya kenyataan Syafiq Apdal bahawa Muhyiddin memang ada menelefon dia dan memberitahu sudah bincang dengan Anwar, sudah bincang dengan Anthony Locke, ada majoriti 119, mereka bincang tubuh kerajaan baru. Saya percaya disebabkan janji Muhyiddin kepada Anthony Locke ke, Anwar ke, atau DAP ke, atau PKR dimungkiri, di mana sepatutnya perkara berhubung dengan sokongan Pakatan Harapan terhadap Muhyiddin tidak seharusnya diumumkan sehingga Yang di-Pertuan Agong berjumpa ahli-ahli parlimen satu demi satu. Di situ baru akan dibongkarkan kepada Yang di-Pertuan Agong tahap sokongan terhadap Muhyiddin, iaitu Pakatan Harapan menyokong Muhyiddin. Selagi Agong tidak berjumpa dengan MP-MP, benda itu seharusnya dirahsiakan. Saya percaya disebabkan Syafiq Apdal membongkarkannya, maka Anthony Locke membuat penafian. Tapi itu kita tolak tepi. Saya dipahamkanlah. Ada satu ketika kemungkinan tu memang ada, iaitu Pakatan Harapan dan Bersatu kerjasama bentuk kerajaan baru. Tetapi kebelakangan ini untuk Anwar dapatkan sokongan MP-MP PKR dan juga DAP untuk kerjasama itu sudah menjadi amat sukar. Boleh jadi ianya ada hubung kait dengan pendedahan Syafi'i, menyebabkan semua dah tidak minatlah rancangan itu, atau boleh jadi ianya ada kaitan dengan kenaikan Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR. Apa pun saya mendapat tahu memang hampir mustahil berlaku kerjasama itu. Jadi kita tolak kemungkinan Muhyiddin dengan PH bekerjasama. Kerjasama kedua yang dah hangat dibincangkan even sebelum langkah Sheraton oleh Anwar, pihak tertentu dalam DAP, mereka nak nafi ke tak nafi ke, memang ada, iaitu kemungkinan bentuk jajaran politik baru, iaitu kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Hari ini dia nak kata apa? Tolak kleptokrat ke tak tolak kleptokrat ke, tolak kluster mahkamah ke tak tolak kluster mahkamah. Benda ini ada hangat dibincangkan dan dipertimbangkan sekian lama. Termasuk di Perak secara terbuka, DAP mengaku ada berbincang. Dan pihak yang dia berbincang dengan ada hubung kait dengan kluster mahkamah dengan kleptokrat. Pada ketika itu mereka lupa retorika, kononnya mereka tidak akan kerjasama dengan kleptokrat dan kluster mahkamah. Dan belah-belah UMNO ada juga pertimbangkan kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Jadi benda ni dah dipertimbangkan lama. Dan Kem Anwar dengan Kem Zahid dah terlalu lama membincangkan perkara ni berkali-kali, ya. Dan percubaan di kedua-dua belah pihak untuk mendapatkan akuan-akuan bersumpah pun ada, termasuk oleh Zahid, Kem Najib, untuk dapatkan akuan-akuan bersumpah, khususnya Kem Zahid daripada UMNO atau Barisan Nasional untuk menyokong pencalonan Anwar, tetapi gagal. Dan untuk membentuk kerajaan baru, kluster mahkamah memerlukan sekurang-kurangnya 22 akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu dikira mustahil nak dapat. Dan kebelakangan ini di PH sekali lagi, khususnya di PKR, tiba-tiba Anwar mendapatinya sukar untuk mendapat sokongan untuk kerjasama dengan kluster mahkamah. Jadi itu pun kita boleh tolak. Maka satu-satunya kerjasama yang mungkin antara PH dengan mana-mana pihak adalah bersama kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Kerana kerjasama ini secara longgar sudah pun dimeterai, ya, iaitu menerusi satu MOU. Tetapi
Tetapi MOU ni bukannya bermakna ahli-ahli parlimen PH menyokong kerajaan Ismail Sabri. Tetapi ini boleh dengan mudah ditukar menjadi sokongan, bermakna majoriti Ismail Sabri ambil kira 90 ahli parlimen PH, dengan syarat mungkin Ismail Sabri boleh lantik boleh naikkan 2-3 ahli parlimen PH sebagai menteri atau timbalan menteri, dan sisihkan 2-3 ahli parlimen, mungkin satu dari UMNO, satu dari Bersatu, satu dari PAS, daripada kerajaan, untuk memastikan kerjasama ini, perjanjian baru ni boleh diterima semua pihak dan kerajaan Ismail Sabri akan bertambah kukuh. Dan kita tahu Bersatu tidak akan tarik sokongan selagi kes-kes kluster mahkamah tidak diputuskan, kerana jika Bersatu tarik sokongan sekarang dan buka kepada risiko pilihan raya, ianya tidak akan memihak kepada Bersatu. Bersatu akan kena teruk. Muhyiddin pun tahu dia tidak akan jadi Perdana Menteri, jadi dia tidak ingin menyebabkan kluster mahkamah mendapat apa yang mereka hendak. Jadi dari semua sudut sebenarnya kluster kerajaan pimpinan Ismail Sabri stabil. Retorika kluster mahkamah ni palsu, penipu. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri stabil. Hanya Pakatan Harapan tidak akan tarik sokongan untuk cetuskan pilihan raya awal. Dan jika ada tawaran dari pihak Ismail Sabri untuk memasuki perjanjian baru untuk perkasakan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, semestinya Pakatan Harapan akan memikirkannya, mungkin akan terima, kerana sebelum ni mereka tidak keberatan dan mereka tidak ingin pilihan raya sebab tidak ada logik pilihan raya. Dan jika mereka memasuki perjanjian tu, mereka bukan hanya boleh memperkukuhkan kerajaan, inilah satu-satunya cara mereka boleh terlibat balik dalam kerajaan secara langsung dan untuk tempoh setahun, sehingga pilihan parlimen wajib dibubarkan pada 15 Julai 2023. Ya, 15 Julai 2023. Ya. Kita kena kira daripada tarikh parlimen mula bersidang, dan saya telah periksa parlimen mula bersidang selepas PRU 14 pada 16 Julai 2023, bermakna parlimen wajib dibubarkan pada 15 Julai 2023. Ya. Jadi mereka, itulah satu-satunya cara sebelum PRU 15 mereka boleh terlibat dalam kerajaan. Silap-silap Anwar dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi tidak ada ancaman dari mana-mana pihak. Ya. Kalau Ismail Sabri tak masuk perjanjian dengan PH sekalipun, tidak ada ancaman. Bersatu tidak akan tarik sokongan. Dia tidak boleh kerjasama dengan PH kerana Anwar dapatinya sukar untuk mengumpul sokongan penuh bagi pencalonan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Majoriti 119 yang Muhyiddin cerita dulu tu, yang didakwa oleh Syafiq Abdal tu, saya dipahamkan tak wujud lagi. Jadi tak terancam. Maknanya hanya satu cara kerajaan boleh diancam, iaitu oleh kluster mahkamah sendiri. Iaitu jika kluster mahkamah cuba tarik sokongan. Itu pun saya dah jelaskan, saya tidak rasa Ismail Sabri akan tumbang, sebab dengan mudah dia boleh masuk perjanjian baru dengan PH untuk kukuhkan kerajaan dia. Tetapi apa pun, jika ada ancaman, jika kita nak cerita kemungkinan adanya ancaman, satu-satunya ancaman ialah, yang saya lihat, ialah kluster mahkamah. Kerana mereka yang menekan kerajaan pimpinan Ismail Sabri atas alasan penipu, kononnya kerajaan tidak stabil. Maknanya mereka secara tidak langsung berkata, kerajaan kau tidak stabil kerana kami yang akan tidak nyah stabilkan kerajaan. Itu yang saya baca tersirat. Ya. Jadi orang yang mendakwa kerajaan tidak stabil adalah orang itu sahaja yang bolehnya stabilkan kerajaan. Maknanya dengan mudah, jika mereka berikrar tidak akan nyah stabilkan kerajaan, maka kerajaan dah stabil. Jadi itu bukti kukuh. Itu bukti kukuh mengapa retorika kluster mahkamah bahawa kerajaan pimpinan Ismail Sabri adalah tidak stabil adalah satu penipuan untuk kepentingan peribadi Najib Zahid, kerana Najib dan Zahid kini
terlalu terdesak kerana tahu Ismail Sabri tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen, mereka dah masuk sikap kebudak-budakan dalam keadaan terdesak sampai menuduh siapa yang menentang PRU awal, tidak kira anda pembangkang ke kerajaan ke, anda takut, anda kecut. Sampai Najib beritahu, seolah-olah dia orang ni nampak PH takut, seolah-olah nampak Pontianak. Jadi pertimbangan mereka bukannya atas satu dasar yang konkret, satu sebab yang boleh diterima pakai, yang masuk akal, yang demi rakyat, mempertimbangkan ekonomi negara yang mudah, apa yang penting bagi ekonomi negara, bagi politik negara, bagi masa depan rakyat, apa yang penting bagi pelabur dan sebagainya. Bukan. Pertimbangan mereka sudah jadi cabar mencabar. Kami berani, kau takut, cabar, jom kita masuk pilihan raya. Pertimbangan politik, kepentingan politik cabar mencabar semata-mata. Sebenarnya yang kecut adalah Najib dan Zahid, sebab dah tersepit. Oleh kerana sudah tersepit, mereka dah terdesak, kini cabar mencabar. Orang ramai makin sedar. Kerajaan Ismail Sabri bukannya dalam bahaya. Yang kata tidak stabil tu penipu. Menteri-menteri UMNO majoritinya tidak terbeli dengan helah Najib, atau tidak termakan helah Najib dan Zahid. Itu dah jadi masalah. Kalau kita kira jumlah menteri dalam kabinet Ismail Sabri, bersatu PAS dan sebagainya, sebenarnya kalau kira bersatu PAS dan selebihnya pun dah cukup. Memang majoritinya tidak ingin PRU awal. Tambah pula bila kita ambil menteri UMNO, sebahagian besar tidak ingin PRU awal. Jadi jika Ismail Sabri sudah tetapkan bahawa dia hendak rujuk kepada kabinet sebelum membuat keputusan dan akan akur dengan keputusan kolektif kabinet, maka kita sudah tahu tidak akan berlaku PRU awal, atau berkemungkinan tinggi tidak akan berlaku PRU tahun ini. Tak perlu. Dan lagi satu penipuan Zahid Najib berpaut pada PRN Johor. PRN Johor dengan jelas menunjukkan prestasi Barisan Nasional kalau banding dengan PRU 14 telah merosot dari segi peratus perolehan undi. BN menang besar. Saya akan ulang beberapa kali selagi ada orang pertikai. BN menang sebab data menunjukkan dengan jelas hampir 50% pengundi berdaftar tidak keluar mengundi. Dan ini adalah saham besar parti-parti alternatif. Bermakna BN menang bukannya atas mandat sebenar rakyat. Kerana lebih 75% pengundi berdaftar tak pilih BN. Prestasi dia menurun. Jadi pilihan raya itu dari segi moral dia gagal. Dia gagal untuk mencerminkan mandat sebenar rakyat. Dan kini kalau kita cerita kestabilan politik di Johor, kerajaan yang baru ditubuhkan sudah mula berlaku persengketaan dalaman berebut siapa yang sebenarnya harus jadi Menteri Besar Johor. Di Melaka, kerajaan yang baru ditubuhkan sudah bergelut siapa yang harus jadi Ketua Menteri Melaka. Mana kestabilannya? Itu masalahnya bila kerajaan ditubuhkan bukannya atas mandat sebenar rakyat. Jadi untuk 5 tahun orang Melaka akan terseksa dengan kerajaan baru ni, orang Johor akan terseksa dengan kerajaan baru ni. Jadi alasan dangkal palsu digunakan untuk menjamin BN akan menang besar. Kerana mengapa dangkal dan palsu? Kerana jika parti-parti alternatif berjaya memberi satu formula yang meyakinkan semua orang untuk keluar mengundi, korang keluarlah mengundi. Formula ini meyakinkan orang bahawa jika kerajaan baru ditubuhkan, maka kemungkinan berlaku pengkhianatan buat kali kedua sukar. Maka jika ramai keluar mengundi, lebih 85% pada PRU 15, prestasi bukan hanya BN akan kalah, prestasi dia akan merosot lagi berbanding PRU 14. Tapi dengan syarat ramai kena keluar mengundi. Jadi tidak ada sebarang jaminan BN akan menang besar.
Dan menteri bukannya bodoh. Dia buat analisa, akhirnya dia akan lihat. PH bukannya bodoh. Dia buat analisa, dia akan lihat. Bersatu bukannya bodoh. Dia buat analisa, dia akan lihat. Ya. Ini hanya untuk disajikan kepada pentaksub Najib dan Zaid dan sebagainya, supaya tekanan ditingkatkan kepada Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Ya. Jadi dari semua sudut penipuan. Sebaliknya, anda sudah berjaya tubuhkan kerajaan UMNO, sepatutnya kluster mahkamah mendorong kepada memperkukuhkan, memperkasakan kerajaan dengan memperkasakan MOU antara PH dengan kerajaan, kerana hanya tinggal setahun lagi. Ya. Jadi kalau kluster mahkamah sendiri yang calon Ismail Sabri, dan dulu kluster mahkamah sendiri setuju untuk masuk MOU, mengapa sekarang tidak setuju untuk perkasakan MOU tu? Mengapa tiba-tiba guna retorika palsu, retorika bodoh, retorika penipu untuk desak diadakan pilihan raya umum ke-15? Tinggal setahun lagi. Mengapa sekarang? Pendanaan dia boleh masuk tahap berbilion. Tetapi banyak negeri dah buat keputusan, khususnya negeri pembangkang, tidak akan mengadakan pilihan raya negeri serentak. Ini akan memudaratkan lagi rakyat. Apabila selepas PRU 15, tak sampai setahun, perlu ada PRN negeri. Untuk kempen, berbilion dana negara akan dibazir. Kita tidak ingin memudaratkan lagi ekonomi negara, mata wang negara, ekonomi rakyat, politik negara. Hanya kerana kluster mahkamah ni yang telah menghancurkan keyakinan pelabur terhadap kemampuan ahli-ahli politik gerombolan yang ada lah ni untuk mentadbir urus negara. Menghancurkan keyakinan ahli-ahli pelabur terhadap kemampuan pemimpin-pemimpin ni bentuk kerajaan. Sistem kerajaan, ya, mereka tak yakin boleh mampu bertahan selepas pilihan raya. Dan jika mereka lihat setahun lagi parlimen wajib dibubar, mereka yang dah beria-ia nak kembali berkuasa sudah kembali berkuasa, ya. Kini kerajaan UMNO dipimpin oleh orang yang dicalon oleh Najib dan Zaid sendiri, kemudian mereka nak tumbangkan sendiri. Bertambah hancurlah keyakinan pelabur terhadap negara ni. Jadi saudara-saudari, ancaman kepada kerajaan, ekonomi dan mata wang negara adalah kluster mahkamah. Mereka telah memainkan peranan yang besar terhadap memudaratkan kehidupan rakyat Malaysia, ekonomi negara, ekonomi rakyat, politik negara dan sebagainya. Ini yang anda semua perlu sedar. Jadi apa yang harus dilakukan kerajaan sekarang dengan kadar segera ialah, nombor satu, memperkasakan kerajaan ini untuk melindungi daripada ancaman sebenar, iaitu kluster mahkamah. Ya, kluster mahkamah kata kerajaan tak stabil. Persepsi diberikan ada ancaman. Tetapi ancaman tu tak bukan kluster mahkamah sendiri. Jadi Ismail Sabri perlu dengan segera, kalau ingin benar-benar kekal untuk 1 tahun, untuk cantas ancaman sebenar iaitu kluster mahkamah, ialah dengan memperkasakan, ya, perjanjian atau persefahaman dengan Pakatan Harapan. Yang kedua, perlu gerakkan satu rombongan dengan kadar segera, ya, rombongan perdagangan, rombongan ekonomi, ya, ke negeri Jepun dan China. Mengapa saya katakan demikian? Fokus kerajaan sekarang seharusnya membawa masuk dengan apa jua cara sekalipun sejumlah dana, ya, dalam bentuk US dollar ke negara ini. Itu sudah menjadi satu prioriti, perkara asas yang perlu dilakukan. Dan kita tahu di Amerika, ya, saya baca, ya, dalam bahasa Inggeris saya baca, ya, dari sudut ekonomi kita tahu
Ini adalah data rasmi. Ya, data rasmi. Foreign countries hold a total of 7.55 trillion US dollars in US Treasury securities. Negara-negara asing memegang 7.55 trilion dolar Amerika dalam security di US, dalam bentuk security. Kerana kerajaan Amerika menggunakan cara ini, dia lebih kurang macam bond lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil debt instrument. Ada banyak debt instrument, ada bond, ada securities dan sebagainya. Jadi this is US Treasury securities, lebih kurang macam security yang dijamin oleh Kementerian Kewangan dia orang lah. Okay? Dan lebih kurang macam bond lah. Okay? Bagi mereka yang tak faham. Jadi 7.55 trilion dolar Amerika dipegang oleh negara-negara asing dalam bentuk security ini. Ya. Jadi kerajaan Amerika membuat security ini untuk mendapatkan dana 7.55 trilion ini bagi perbelanjaan dia. Ya, inilah satu cara bagi mereka untuk tidak kenakan cukai yang tinggi kepada penduduk mereka sendiri. Jadi mereka terbitkan security ini yang dijamin oleh macam Kementerian Kewangan dia orang untuk dibeli oleh negara-negara asing. Tahu tak saudara-saudari, pemegang terbesar security Amerika 2 trilion lebih dolar Amerika siapa? Jepun dan China. Dan kedua-dua negara ni mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan Malaysia, khususnya Jepun, atas ihsan langkah bijak Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu apabila mengamalkan dasar pandang ke timur. Kalau China, atas ihsan kepimpinan Tun Razak dulu, dan juga Tengku Razali Hamzah yang sebelum itu telah ke China berjumpa dengan Perdana Menteri China untuk berbincang kemungkinan hubungan diplomatik ini dimulakan. Jadi dua negara yang mempunyai hubungan baik ini adalah pemegang security terbesar di Amerika. 2 trilion lebih. Ya, 2 trilion lebih. Kalau China ada 1.05 trilion US dollar di Amerika, dan Jepun ada 1.3 trilion US dollar di Amerika. Kalau daripada jumlah ini, itu dolar Amerika tau. Kalau 1 trilion dolar Amerika tukar kepada ringgit Malaysia jadi 4.4 trilion ringgit Malaysia. Jadi 2 trilion dolar Amerika jadi 8.8 trilion ringgit Malaysia. Tapi kita tak payah trilion. Kita tak payah bawa masuk trilion. Dan kita tak payah pinjam. Apa yang harus dilakukan ialah wujudkan satu pelan tindakan, kumpulan tindakan melibatkan menteri dan pihak-pihak yang berkaitan, dan mulakan satu usaha sama antara China dengan Malaysia dan antara Jepun dengan Malaysia. Usaha sama yang berasingan. Boleh wujudkan projek rakyat, projek berskala besar untuk rakyat. Kita tidak mahu projek mega yang lazimnya walaupun mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak tertentu di kalangan rakyat biasa, tetapi selalunya menguntungkan pihak-pihak yang sudah pun kaya. Jadi setelah mewujudkan projek usaha sama rakyat ni yang dapat dirasakan oleh rakyat, cuba masuk usaha sama dengan bank dari China dan Jepun. Kalau China, dia ada bank pembangunan dia di Malaysia, boleh masuk satu usaha sama, ya, melibatkan projek rakyat. Kalau bank di Jepun, masuk usaha sama dengan bank di Jepun tu untuk projek rakyat. Jadi dana security yang ada di Amerika tu, katakan China bawa keluar hanya 250 juta ringgit, 250 juta ringgit dalam
US dollar bagi mereka tak banyak, kerana mereka ada 1 trilion US dollar ataupun 4.4 trilion ringgit Malaysia di Amerika. Hanya labur 250 juta. Jepun pula 250 juta. Dan projek-projek ni saling berkait, melibatkan satu jaringan projek-projek besar, ya, penternakan moden contohnya, melibatkan beratus kampung di seluruh negara. Satu jaringan projek-projek yang boleh orang-orang kampung terlibat sama. Ini akan sekaligus membantu meringankan atau mengatasi masalah ekonomi rakyat, khususnya di peringkat kampung, ya, dengan cara moden, ya, satu kampung kecil, satu berskala kecil, ya, projek lestari penternakan tapi dengan cara moden, ya. Kalau kita lihat jaringan beratus kampung di seluruh negara, ianya menjadi satu projek yang amat besar yang boleh membantu mengurangkan krisis makanan bagi jangka sederhana, pendek, panjang dan panjang, ya, dan sebagainya. Janji dana tu bawa masuk untuk menstabilkan ringgit Malaysia, untuk membuka peluang ekonomi baru, kali ini melibatkan orang-orang yang betul-betul terkesan. Ini satu contoh penternakan, pelbagai lagi, ya. Saya lihat menteri-menteri kerajaan kita, dia pening, dia tidak boleh bergerak, tidak mampu bergerak, tak ada pengalaman, kemudian terlalu bercatur, terlalu memikir isu kluster mahkamah yang sentiasa mengancam. Macam mana nak bergerak? Ya. Ancaman sebenar ialah kluster mahkamah. Jadi cantas terus masuk perjanjian baru dengan PH, dan fikirkan untuk setahun ni selamatkan rakyat. Sebolehnya saya berharap tuanku mengisytiharkan darurat politik dan menubuhkan satu majlis yang boleh melakukan perkara-perkara yang patut. Sebab kerajaan ini terlalu dibelenggu dengan masalah-masalah yang tidak masuk akal dan tidak boleh bergerak. Tetapi andai kata tidak akan berlaku darurat politik, maka mula bergerak. Tunggu apa? Jangan fikir, jangan sampai Ismail Sabri tengah fikir apakah option yang ada pada saya. Tak payah nak fikir option-option lagi dah. Sekarang fikir rakyat. Buat keputusan terus yang betul, iaitu pertama sekali berkasakan kerajaan, kedua sekali wujudkan projek mega, jaringan besar demi rakyat yang boleh dirasakan terus oleh mereka yang terkesan, sekaligus membawa sekurang-kurangnya RM500 bilion ke dalam negara ni, atau RM1 bilion ke dalam negara ni. 2-3 projek jaringan besar yang seterusnya boleh membantu rakyat marhin, boleh memperkukuhkan ekonomi negara bagi jangka sederhana dan panjang, boleh menstabilkan ringgit, boleh meningkatkan keyakinan pelabur, sementara menunggu tempoh penuh penggal Parlimen ke-14 berakhir. Ini yang harus dilakukan, ya. Jadi itu sahaja pencerahan saya, cadangan saya. Jika anda ada soalan, saya akan luangkan masa 5 minit, ya. Muhammad Malik, negara Malaysia sepatutnya dah jadi negara berteknologi tinggi, bekerja pendapatan tinggi. Ya. Jika hendak mulakan projek usaha sama kali ini untuk masa terdekat, mulakan dulu dengan joint venture yang dapat dirasakan secara terus oleh orang-orang kampung, orang-orang yang terkesan teruk. Projek-projek lain boleh dipikirkan kemudian. Ini akan mengatasi banyak masalah. Masalah krisis makanan pun boleh diatasi dan sebagainya. Syaratnya syarikat usaha sama itu tidak boleh dimiliki lebih 50% oleh negara asing. Kita amat perlukan langkah-langkah seperti ini. Yang utama, bawa masuk dana ke dalam negara ni. Kalau itu pun tak boleh dipikirkan,
sukarlah negara kita maju dengan gerombolan ni, kerana mereka lah yang telah memudaratkan negara ni dengan politik yang tidak masuk akal. Ya. Dan ada pula MPN dengan lantikkan pelbagai, pun tak boleh fikir benda ni. Malulah. Ya. Saya rasa tutup je MPN tu, fokus kat benda ni. Saya rasa cukup penasihat dalam kerajaan, cukup menteri dalam kerajaan, serta-merta kukuhkan kerajaan, terus buat projek rakyat ni. Terus berurusan dengan China, Jepun. Jangan buat rombongan pergi ke luar negara, kemudian pergi sana bincang bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Orang kat sini lapar, ada ramai yang lapar. Sebab politik tak tentu hala gerombolan ni. Jangan daripada mengambil langkah bawa negara ke hadapan, bawa dia ke belakang. Halang orang bercakap Inggeris di luar, ya. Keputusan-keputusannya memang tak masuk akal. Lakukannya ni. So ini sahajalah pencerahan saya. Okey. Jika anda ada soalan, anda boleh kemukakan di sini. Saya tidak akan menjawab hari ini. Saya akan membuat satu live khas untuk menjawab soalan-soalan di live tersebut. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.